Syarikat Astro Holding Berhad ditubuhkan pada 1 Jun 1996. Ia merupakan syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Astro menyediakan perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia. Syarikat Astro terlibat dalam aktiviti pembuatan, pengedaran dan menyediakan langganan televisyen secara langsung. Ibu pejabat terletak di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Astro memulakan perkhidmatan televisyen berbayar pertama dengan hanya 22 saluran dan 8 saluran muzik. Sehingga kini, Astro Malaysia Holding Berhad telah berkembang pesat dan mempunyai pelbagai saluran yang merangkumi radio, jualan barangan dan pelbagai lagi. Okey, seterusnya piawaian perakaunan berkaitan dalam syarikat. Piawaian yang pertama, MFRS 10 Para 4, entiti iaitu syarikat induk perlu menyediakan penyata kewangan disatukan, tetapi syarikat induk tidak perlu menyediakan sekiranya syarat di MFRS 10 Para 4-A dapat dipenuhi. Seterusnya, piawaian yang kedua adalah MFRS 10 Para 19, syarikat induk hendaklah menyediakan penyata kewangan disatukan menggunakan polisi perakaunan yang seragam seperti transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang sama. Yang ketiga, MFRS 12 Para 1-A dan B, entiti iaitu syarikat induk hendaklah memberi pendahan maklumat yang membolehkan pengguna penyata kewangan menilainya: A. Sifat dan risiko yang berkaitan dengan kepentingannya dalam entiti lain, dan B. Kesan kepentingan tersebut terhadap kedudukan kewangan, prestasi kewangan dan aliran tunai. Muhibah atas gabungan yang telah digunakan oleh syarikat Astro Malaysia Holding Berhad. MFRS yang digunakan adalah MFRS 3, di mana ia adalah untuk mengenal pasti dan mengukur aset yang boleh dikenal pasti melalui perolehan, liability yang diandaikan dan aset bukan kawalan. Selain itu, ia menentukan maklumat yang perlu dikemukakan dalam penyata kewangan bagi membolehkan pengguna membuat penilaian ke atas pergabungan. Bagi MFRS 3 Para 19, muhibah atas gabungan bagi kepentingan bukan kawalan akan dinilai pada nilai seksama ataupun aset bersih. Melalui polisi muhibah atas gabungan yang telah ditunjukkan di dalam annual report Astro Malaysia Holding Berhad, kami mendapati yang muhibah ini adalah selaras dengan MFRS 3 Para 19 yang telah diterangkan tadi, iaitu di mana muhibah atas gabungan bagi kepentingan bukan kawalan telah dinilai pada nilai seksama. Seterusnya merupakan pendedahan penyata kewangan, iaitu kita dapat lihat pada aset tidak zahir melalui nota 20. Okey, jadi untuk nota 20 bagi penyata kewangan yang sebelum ini, kita dapat lihat muhibah dari garisan yang melintang ni ada dialokasikan kepada unit perjanaan tunai seperti televisyen, radio dan pelbagai lagi. Seterusnya merupakan muhibah ada pemberitahuan menegak Kepentingan bukan kawalan. Piawaian bagi kepentingan bukan kawalan iaitu MFRS 10 Para 22. Kalau kepentingan yang dimiliki oleh syarikat induk kurang daripada 100%, maka bahagian kepentingan bukan kawalan iaitu KBK dalam untung ataupun rugi kumpulan boleh dipersembahkan secara berasingan. Okey, ini adalah polisi syarikat untuk kepentingan bukan kawalan KBK. Di sini ada dinyatakan amalan perakaunan syarikat bagi Astro Holding Berhad, ialah KBK dinilai pada nilai seksama iaitu selaras dengan MFRS 3 Para 19. Seterusnya, ini ditunjukkan KBK dalam penyata pendapatan komprehensif dan juga penyata kedudukan kewangan ditunjukkan. Saya akan menerangkan mengenai syarikat subsidiari yang terdapat di dalam Astro Malaysia Holding Berhad. Yang pertama, MFRS yang digunakan dalam subsidiari ini adalah MFRS 10 4B, di mana ia menyatakan bahawa syarikat induk ini tidak perlu mendedahkan mengenai penyata kewangan yang disatukan apabila ia diperlukan, kerana adalah untuk ukur anak syarikatnya pada nilai seksama melalui untung atau rugi. Jadi saya akan menerangkan mengenai polisi bagi perakaunan dalam subsidiari. Astro ni dia telah selaras dengan MFRS 10B88 yang menerangkan mengenai anak syarikat ni akan disatukan sepenuhnya dari tarikh kawalan dipindahkan ke kumpulan dan dibatalkan penyatuan dari tarikh kawalan itu ditamatkan. Seterusnya, Astro juga selaras dengan MFRS 3 Para 4 yang menerangkan mengenai pergabungan, iaitu di dalam Para 4 kita dapat lihat bahawa ia menyatakan bahawa kaedah pergabungan yang perlu digunakan adalah merupakan kaedah
perolehan. Kita dapat lihat terdapat pelaburan di dalam subsidiary pada tahun 2020 dan tahun 2019 di dalam syarikat. Berikut merupakan senarai syarikat subsidiary yang dipunyai oleh Astro. Di sini kita dapat lihat bahawa kepentingan subsidiary terdapat secara langsung dan secara tak langsung. Jadi, saya akan menerangkan tentang syarikat bersekutu. Dalam MFRS 128 Para 11, pelaburan dalam syarikat bersekutu diambil kira menggunakan kaedah perakaunan ekuiti dan pada mulanya ia diiktiraf pada kos. Pelaburan kumpulan dalam syarikat-syarikat bersekutu termasuklah muhibah daripada pengambil alihan. Antara polisi signifikan syarikat adalah syarikat bersekutu merupakan entiti di mana pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi bukan anak syarikat maupun usaha sama. Berikut merupakan pendedahan dalam penyata perakaunan komprehensif dalam hasil bersih syarikat bersekutu. Terdapat pelaburan dalam syarikat bersekutu dalam penyata kedudukan kewangan dalam bahagian aset bukan semasa. Berdasarkan nota 17, berikut terdapat lain-lain syarikat bersekutu di bawah syarikat tersebut. Dan akhir sekali, berikut merupakan peratus kepentingan syarikat bersekutu. Seterusnya, saya akan meneruskan presentation ini dengan urus niaga dengan pihak berkepentingan. Okey, untuk urus niaga ni kami mengambil semuanya daripada syarikat Astro Berhad. Untuk urus niaga yang pertama yang telah kami analisis, kami petik urus niaga ini dari cash flow statement syarikat Astro pada nota 12. Kami dapati terdapat item dividend paid dan seperti yang kita dapat lihat pada section company pada tahun 2020 terdapat dividend paid sebanyak 391,070 yang telah dilakukan oleh syarikat Astro. Ini merupakan nota 12 seperti yang saya telah terangkan tadi. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa telah berlakunya dividend paid sebanyak 3 kali pembayaran yang disebut sebagai 3 kali interim pembayaran dividen, iaitu first interim dividend yang telah dinyatakan adalah sebanyak RM0.02 per share on ordinary share yang telah diisytiharkan pada 25 Jun dan 25 Julai 2019. Manakala untuk second interim sama juga tapi telah diisytiharkan pada 12 September dan 11 Oktober. Okey, untuk third interim telah diisytiharkan pada Disember 4 dan 3 Januari. Seperti yang kita dapat lihat, jumlah dia adalah sama seperti yang ada dalam cash flow statement syarikat Astro. Okey, untuk urus niaga yang kedua, kami petik urus niaga ini dari company balance sheet. Seperti yang kita dapat lihat di bawah section current liabilities terdapat payables pada nota 24. Ini merupakan nota 24 iaitu payables. Okay, di sini kami mendapati bahawa terdapat urus niaga dengan pihak berkepentingan iaitu di bawah section current payables di mana terdapatnya urus niaga yang telah dilakukan oleh syarikat Astro, dan kita dapat lihat bahawa ada item iaitu amount due to subsidiaries iaitu sebanyak RM5,232,000 pada tahun 2020. Untuk urus niaga yang seterusnya, kami petik urus niaga ini dari company balance sheet iaitu di bawah section current asset terdapat advance in subsidiary pada nota 19. Untuk nota 19 iaitu advance to subsidiaries telah dinyatakan bahawa terdapat dua iaitu non-current dan current asset. Di sini kami akan fokus kepada non-current asset iaitu telah dinyatakan bahawa dia interest rate untuk tahun 2020 adalah sebanyak 4.8% hingga 5.1%, dan di sini telah dinyatakan bahawa terdapat advance subsidiaries in payment iaitu sebanyak 49,557,000 dan juga terdapat right back of in payment yang bernilai 480,000. Untuk urus niaga terakhir syarikat Astro yang telah kami analisis iaitu others investment yang kami petik dari company balance sheet iaitu pada nota 18. Okey, untuk nota 18 iaitu others investment,
terdapat dua jenis, iaitu non-current asset dan current asset. Di bawah non-current asset terdapat item preference shares, iaitu sebanyak 10,657 juta, dan juga di bawah current asset untuk ada investment terdapat item investment in unit trust sebanyak 167 juta. Di mana kita boleh lihat urus niaga ini berlaku di bawah section group pada tahun 2020 untuk syarikat Astro. Untuk bahagian terakhir pembentangan ini, saya teruskan dengan rumusan dan cadangan yang telah kami kenal pasti yang bersesuaian dengan syarikat Astro. Cadangan yang dapat kami berikan untuk syarikat Astro adalah dengan menambah baik penyata kewangan dan juga memaparkan dan menekankan prestasi keuntungan. Hal ini dapat membantu pihak berkepentingan untuk melabur di dalam syarikat Astro. Selain itu, syarikat Astro perlu memberi maklumat dengan lebih terperinci pada nota yang disediakan, kerana nota yang dirujuk memberi maklumat yang tidak terperinci kepada pihak berkepentingan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Untuk rumusan yang kami dapat simpulkan daripada analisis kami terhadap syarikat Astro ini adalah penyata kewangan yang telah disediakan oleh syarikat Astro mematuhi standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh MFRS. Selain itu, syarikat Astro telah menyenaraikan item penting yang diperlukan untuk penyata kewangan dan laporan kewangan ini telah tersenarai dalam Bursa Malaysia. Syarikat Astro juga telah menyatakan keuntungan dari laporan kewangan yang lalu. Oleh itu, aspek penting dalam penyata kewangan telah dipenuhi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.